Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir menonton Hey Shadows Channel. Aku mengucapkan ribuan terima kasih dan harap korang semua dalam keadaan baik-baik belaka. Dan kepada korang yang masih baru di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang pernah berlaku kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Alright guys, so pada malam ini aku akan berkongsikan pengalaman yang dialami oleh Jiven, seorang lelaki yang bekerja di Genting Highlands sebagai seorang hotel manager, di mana dia terkena satu gangguan yang teramat dahsyat sehingga mengganggu kehidupan dia sampai ke hari ini. So, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go guys. So, kepada korang yang selalu yang enjoy dengan cuaca sejuk dekat Genting Highland, korang selalu akan melalui jalan Karak Highway. Okey, itu memang jalan yang famous dan boleh dikatakan antara satu-satu jalan lah selalunya daripada orang KL ke mana-mana tak kisah pun akan melalui jalan tersebut. Tapi tahukah korang ada jalan belakang sebenarnya untuk ke Genting ni? So, jalan ni lebih dikenali sebagai Jalan Batang Kali. Okay, so ia merupakan jalan yang asal untuk ke Genting sebelum jalan dari Karak ni dibuka. Itu setahu akulah sejarah-sejarah pasal pembinaan Genting dan jalan di mana semua. So jalan Batang Kali ni consider jalan first untuk ke Genting Highland. And sekadar perkongsian, kisah yang aku bakal kongsikan pada hari ini tak ada kena-mengena dengan insiden tanah runtuh yang berlaku baru-baru ni dekat jalan Batang Kali. Okay, so insiden ataupun kisah yang bakal aku kongsikan yang terjadi kat Jiven ni berlaku sebelum insiden tanah runtuh tersebut. So, yang mana pernah guna jalan ni, korang tahulah jalan dia memang berliku. Tapi apa yang nice dengan jalan ni ialah kebanyakannya berhutan-hutan, flora dan fauna. Dan kalau kau drive ataupun naik motor pada awal pagi, kalau nasib korang baik dengan kabus yang tebal, sejuk-sejuk bawa, syok weh. Tapi aku dulu memang pernah lalu jalan kat situ. And memang yes, bila time awal-awal pagi macam tu kan, memang sejuk dekat kawasan tersebut. So, tempat tu pada waktu siang, jalan ni nampak macam jalan biasa lah, macam jalan-jalan kampung kan, berhutan kiri kanan, lebih kurang macam tu lah. Tapi apabila malam, jalan ini berubah menjadi agak gerun sikit lah, okay. So, time insiden ni terjadi, kebanyakan jalan tak berlampu dekat kawasan tersebut. And kalau ada hari yang berkabus tebal, aku boleh cakap dengan kau, selalunya orang yang bawa motor lah, diorang redor je mat bawa motor dekat jalan situ. Sebab apa? Kadang-kadang tak nampak apa yang ada di hadapan diorang. Diorang hanya berdasarkan atas jalan, line-line dekat atas jalan tu. And kalau tertiba ada kerbau ke apa, settle lah mat. Memang das lah sekali kan. Tapi selalunya nasib baik tak ada lah insiden-insiden kerbau tiba-tiba atas bukit kan. Tapi mana tahu kita dalam hutan kan, macam-macam benda boleh berlaku. So, kisah kita bermula dengan seorang lelaki berbangsa India yang bernama Jiven. So, sewaktu insiden tersebut berlaku, Jiven masih lagi bekerja di Genting Highlands sebagai salah seorang manager di sebuah hotel dekat situ. And boleh dikatakan yang Jiven ni dah bekerja lama dekat situ dan tahu akan selok-belok dekat kawasan Genting, termasuklah segala kisah-kisah seram yang pernah didengar dan diceritai. Amboi ceritai, reda je mat, aku main belasah ke bahasa aku. So, seperti setiap pekerjaan di Genting, kebanyakan daripada mereka diberikan satu bilik apartmen untuk pekerja-pekerjanya. Yalah, kau bayangkan kalau kau stay dekat KL, kerja Genting, mat jiji kereta ataupun motor korang hari-hari naik bukit. Dan bukit dia bukan bukit-bukit biasa. Boleh katakan dahsyat juga dia punya naik dia kan. Kalau hari-hari rem naik bukit, enjin pun jiji. So, dalam seminggu sekali macam tu, Jiven akan balik ke Gombak untuk jumpa kedua ibu bapanya. Dan selalunya Jiven akan melalui jalan highway Karak lah, seperti mana yang korang tahu. Namun entah kenapa kali ini mungkin nasib tak berpihak kepada Jiven. Tertiba Jiven terpaksa melalui jalan Batang Kali. And yes, jalan Batang Kali ni lepas kau dah sampai satu tempat tu, kau akan masuk jalan Ulu Yam. And lepas tu dia adalah dia punya selok belok dia. And dia akan bawa korang keluar dekat satu kawasan
dekat-dekat dengan Selayang dengan Gombak macam tu kot. Tak silap aku lah. Tapi dia ada satulah jalan yang keluar dekat area-area Selayang ataupun Gombak lah, tak silap aku. Okay, aku jarang sangat guna jalan belakang tu sebab scary mat kalau especially kau drive malam-malam. Mana tahu mungkin satu hari nanti aku akan panggil lah sesiapa, mana-mana YouTubers untuk follow aku sekali ke apa kan. Kita boleh ambil perjalanan dekat situ sambil berkongsikan kisah seram. Mana tahu. Alright. Okay, Kat. Nampak sangat aku dah melencong jauh dah ni. Alright, so kembali pada cerita. So pada minggu tersebut, kebetulan juga Jeevan nak ambil cuti panjang sebab ialah nak rehatkan badan dan kok pergi holiday dengan kedua ibu bapanya. So pada hari last dia kerja sebelum dia cuti, asalnya dia nak pulang petang, kira balik awal lah dalam pukul 5 macam tu kan. Since kerja dia shift, so dia ingat start pukul 7 pagi, habis pukul 3 petang, balik mandi, rehatkan badan and then terus balik Gombak lah. Tapi last salah satu rakan sepekerja dia MC, alamak. So dia kena cover lah sampai pukul 8 malam macam tu. And setibanya jam 8 malam, Jeevan pun start lah pack semua barang-barang dia nak balik ke hostelnya. And lepas tu balik ke Gombak lah. Alright. Tapi sebelum dia balik and everything, so dia sembang lah sikit-sikit dengan rakan sepekerjanya yang lain yang turut balik pada waktu yang sama. So salah satu rakan sepekerjanya iaitu Brahim pun tanyalah si Jeevan, "Weh, kau serius ke kau nak balik Gombak malam ni? Asal kau tak balik esok je doh?" So Jeevan pun cakap ikutkan ada rancangan untuk jumpa rakan-rakan dia pada malam tu. Alright, and then tu lah dia plan nak balik juga. Dia malah nak tunggu esok pagi. Sebab kalau esok pagi memang langgar janji lah kan cerita dia. Tak datang lah kan. Tapi pada waktu yang sama si Ibrahim time tu baru teringat yang dia terdengar berita terdapat satu kemalangan dekat highway Karak tersebut. And then biasalah kalau ada kemalangan dekat situ, jam memang panjang lah. Tak payah kemalangan pun. Bila cuti raya ke apa, kau bayangkan lah jam dekat situ kan. So Ibrahim pun bagi tahu lah si Jeevan ni. And time ni Jeevan dah start semak lah. Okay, plan dah nak balik awal tak jadi. And sekarang pula jam lah dekat highway tu. Namun Ibrahim cakap, "Alah, relax lah bro. Kau kan naik motor, celah-celah lah kan. Apa dah hal?" kata si Ibrahim. So Jeevan pun cakap, "Bro, aku guna motor besar bro. Mencelah, yes, tak ada masalah. Okay, tapi ia tak semudah motor yang bersaiz kecil. And kau tahu lah kat Malaysia ni kadang pemandunya pun boleh tahan juga hanat ni perangai." Dan Jeevan pun teringat akan jalan belakang, jalan Batang Kali tu. So Jeevan pun terus bagi tahu si Ibrahim yang dia akan melalui jalan belakang. And dia pun pelik, kenapa tak terfikir ikut jalan tu padahal semestinya lagi cepat, fikir si Jeevan. Lalu Ibrahim terus beritahu Jeevan, "No, kau biar betul bro nak ikut jalan tu. Time malam-malam macam ni bro, bahaya bro. Jalan tu jangan weh, malam ni bahaya weh. Plus dengan kabus yang dekat luar, kau nampak tebal semacam dengan jalan basah-basah. Jangan buat naya Jeevan." Lalu Jeevan pun cakap, "Lah, tak ada apa-apa lah. Aku bawa lah slow. Aku bukan rush mana-mana pun. Lagipun bukan kali pertama aku bawa motor kat kawasan macam tu. Banyak lagi lah tempat-tempat yang lagi seram dari jalan tu." So Ibrahim pun balas balik, "Tak, aku tak risau tu bro. Jalan tu selalu ada kes khianat." Dan Jeevan macam, Kes khianat? Apa benda tu?" Ibrahim pun terangkan lah, "Kau mesti fikir aku nak cakap pasal hantu kan?" "Tak bro," kata si Ibrahim. "Jalan tu orang suka tabur minyak buat kenderaan tergelincir. Kemudian tiba-tiba entah dari mana, celah-celah hutan mana, tiba-tiba ada pomen yang akan muncul. And then kata nak tolong kau, repair kereta lah apa semua benda. And then charge kau mahal gila. Ataupun sesilap rompak kau. Kau jangan memain Jeevan, benda macam ni dah memang famous dekat kawasan-kawasan sini. Ramai budak-budak office kita dah pernah kena." Namun Jeevan masih berkeras hati dan mengesyorkan yang tiada apa yang akan berlaku dan semua akan baik-baik. So Ibrahim pun mengalah dan malas nak berbetar lama dengan si Jeevan ni. Cuma Ibrahim pesan supaya Jeevan berjaga diri and call lah Ibrahim once tiba di rumah kedua ibu bapanya. So Jeevan pun bersetuju dan pulang ke hostel dia dan bersiap untuk pulang ke rumah kedua ibu bapanya di Gombak. So jam menunjukkan pukul 11 malam dan Jeevan pun memulakan perjalanannya dari Puncak Genting ke Gombak. Macam aku ceritakan tadi, si Jeevan ni menaiki motor bersisi besar dan cuaca pada malam itu agak berkabus dan juga basah. Pada waktu itu, si Jeevan terfikir akan pesan rakan setugasnya,
patutkah aku turun malam ni atau aku tunggu esok awal pagi je? Namun pada waktu yang sama, si Jeevan dah berjanji untuk bertemu dengan rakan-rakannya. So si Jeevan ni nekat untuk teruskan perjalanannya. So dia pun fikir, alah ni kat puncak genting je, masuk jalan Batang Kali tu okey lah. Plus sedap lah bawa motor time kabus-kabus ni, sejuk walaupun basah. Tiba. So perjalanan daripada puncak genting untuk ke bawah mengambil masa dalam 30 minit macam tu untuk Jeevan sampai ke bulatan besar kat Gotong tu. Korang mana pernah naik genting tahulah bulatan besar sebelum korang naik genting tu. Dan disebabkan Jeevan ikut jalan ke Batang Kali, so dia kena ikut jalan yang menghala ke Skyway lama. Mana korang yang pernah nampak Skyway yang baru sekarang yang ada kat Genting ni, sebelum Skyway ni ada Skyway yang lama. Okay, Skyway lama tu terletak di jalan yang menghala ke Batang Kali. So sesampai Jeevan dekat jalan tersebut, Jeevan masih berasa pelik. Sebab apa? Kabus masih tebal. Sebab dia terfikir kalau dia kat Genting tebal, mungkin dah sampai dekat area situ kurang sikit. Tapi tak, still tebal dan basah. So jalan Batang Kali ni bermula selepas kau tempuh satu pondok polis ni, yang dikira macam sepadan lah di antara Batang Kali dan Genting Highlands. Senang cerita macam tu lah, right? So seeloknya dia dah lalu situ, bermulalah jalan yang berliku. Ada masa lurus teruk, ada masa liku teruk. So senang cerita macam itulah kan. So sepanjang perjalanan Jeevan menuruni bukit tersebut, Jeevan menunggang dengan perlahan, risau, licin, terbabas kan satu hal pula. Namun bagi Jeevan ia seperti perjalanan yang jauh yang tiada pengakhiran. Dengan kabus tebal tak nampak apa yang di hadapan, Jeevan pun terfikir untuk berhenti di tepi sekejap. Namun dia pun risau juga. Sepanjang 5 minit di atas jalan tersebut, tidak kelihatan satu pun kenderaan di atas jalan itu. So Jeevan macam, memang aku seorang je ke yang travel jalan ni? Macam mana? Malas layan lah, fokus pada jalan lah, fikir si Jeevan. Lalu Jeevan pun meneruskan perjalanannya. So sewaktu dia sedang menunggang turun, tiba-tiba Jeevan terdengar seolah-olah ada orang yang memanggilnya. Lalu Jeevan pun terkejut lah. Kau bayang kau bawa motor, tiba-tiba kau dengar orang panggil nama kau. Memang tak jadi apa kan. Kau pun ada orang panggil nama aku tengah aku bawa motor. Aku seorang je pun. Namun disebabkan dah lewat malam, so Jeevan pun malas nak fikir pasal benda tu. So selepas beberapa ketika, Jeevan ternampak satu kelibat yang berdiri di bahu jalan tersebut. So Jeevan pada masa tu dah rasa tak sedap hati. Sebab apa? Time dia nampak kelibat di bahu jalan tersebut, tak pasal-pasal Jeevan terasa seolah-olah motornya berasa berat, seperti ada yang membonceng. Tapi tiap kali Jeevan cuba untuk menekan minyak motor tersebut, seolah-olah motor tersebut seksa nak gerak, macam walaupun turun bukit. Alright, sampailah satu ketika dia terasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang memegang bahu si Jeevan. And time ni lah Jeevan dah rasa seram sejuk, sebab memang dia rasa ada sesuatu yang memegangnya. Jeevan pun perlahankan motor dia and cuba nak melihat apa yang berada di belakang motornya. And alangkah terkejutnya apabila Jeevan nampak wajah makhluk yang seolah-olah reput hinggap di atas motor si Jeevan. Jeevan pun panik, terus tekan emergency brake. Namun disebabkan kabus dan jalan licin, Jeevan pun tak dapat mengawal motornya, lalu terhumbatlah ke dalam semak samun. And time tu Jeevan dah cedera teruk. Dalam keadaan masih terjaga, and time tu lah dia nampak makhluk tersebut berada di hadapannya and cuba merangkak ke arahnya. Jeevan dengan tak bermaya, hanya berserah dengan apa kemungkinan sahaja yang bakal terjadi. Seeloknya makhluk tersebut mendekati si Jeevan, ternampak suluhan lampu dari kenderaan yang lain. And pada ketika itu Jeevan berasa tenang, and belum sempat apa-apa Jeevan pun pengsan. Jeevan bernasib baik tercampak dalam semak, sebab area dekat situ banyak gaung. Kalau dia tercampak dalam gaung, nyawa dia pun melayang sekali. Alright, so nasib si Jeevan ni memang baiklah, walaupun dia terserempak dengan sesuatu yang dia tak tahu apa benda tu. Tapi apa yang dia nampak tu boleh dikatakan amat menyeramkan. And benda tu tak habis dekat situ je. Bermacam-macam lagi insiden yang dialami oleh si Jeevan. So beberapa ketika selepas itu, si Jeevan ni pun terjaga dan dia dapati
dirinya berada di sebuah hospital dan pada waktu yang sama dia beranggapan pada waktu malam lah sebab hanya nampak lampu dari luar ward yang dia tengah berada. And Jeevan nampak seolah-olah dia berkongsi bilik dengan seseorang. Namun apa yang menggerunkan buat si Jeevan adalah Jeevan sedar yang pesakit yang berada di tepinya ditutupi dengan selimut. Time tu Jeevan rasa tak senang hati lah. Kurang ajar, diorang letak aku dengan mayat kat tepi. So Jeevan pun tekanlah bunyi loceng untuk memanggil nurse atau sesiapa yang kat luar. Namun tiada seorang pun yang datang. So Jeevan dah naik seriau lah time tu kan. Dan part ni lah menjadikan satu insiden yang menyeramkan buat si Jeevan. Alangkah terkejutnya apabila dia nampak pesakit di tepinya tiba-tiba bangun dan memandang sambil menunjuk jari ke arah Jeevan. Dan kemudian Jeevan pun terdengar satu jeritan yang nyaring sampai Jeevan menjerit dan terus terbangun dan sedar yang dia baru sahaja sebenarnya tiba di hospital. So sepanjang insiden tadi tu hanyalah dalam mimpi dia. Alright, so apa yang dia nampak adalah nurse lah, doktor semua sekelilingnya. Huru-hara pihak doktor dan nurse cuba menenangkan si Jeevan. So sambil si Jeevan ni duk meracau semua benda, si Jeevan terasa sesuatu yang amat sakit di bahagian kakinya. And alangkah terkejutnya apabila Jeevan melihat tulang kakinya yang patah keluar daripada isi kakinya. Itu lagi seramat. Okay, daripada nampak benda-benda yang tak senonoh kan. Yang tu bagi aku yang paling aku gerun. Bayangkan tulang kaki kau terkeluar macam tu. Jeevan sampai termuntah-muntah dan terus tak bermaya dan pengsan semula. And apabila Jeevan tersedar, Jeevan nampak kedua kakinya tergantung akibat patah. Kawasan tulang rusuknya dibaloti dan luka-luka di tangan, di kepala, muka lah semua benda. So ketika dia sedar, kelihatan hari dah siang and dia nampak nurse dan juga doktor sedang melakukan round check macam biasalah dekat hospital. So Jeevan pun berasa tenang kerana dia tahu bukan seperti apa yang dilihat sebelum ini. And apabila doktor tiba di katilnya, lalu Jeevan pun diterangkan akan lokasi di manakah Jeevan berada and everything all. Dan apa yang telah berlaku. So selepas aksiden pada malam tersebut, dikatakan Jeevan pingsan hampir 3 hari tau. So doktor juga bagi tahu yang Jeevan bernasib baik sebab kebetulan ada orang yang lalu dekat situ dan nampak Jeevan terdampar di tepi jalan. So Jeevan pun tanyalah pada doktor tersebut sama ada orang yang nampak dia ataupun jumpa dia dekat tepi jalan tu ada ke dekat hospital tu. So doktor pun kata dia dah balik. Kau nak dia tunggu sampai bila kan? Kau dah lah elok-elok kau sampai dekat hospital, kau dah menjerit-jerit. Lepas tu kau pingsan dah 3 hari baru kau bangun. Takkan dia nak tunggu kau 3 hari? Kau hajar ambil doktor. Macam tu lah lebih kurang. Alright? Tapi doktor tu cakap dia adalah tinggal nombor telefon orang yang bertanggungjawab membawa Jeevan ke hospital tersebut. So Jeevan pun sebab rasa berterima kasih dengan orang yang bawa dia ke hospital, so Jeevan pun nak buat panggilan dekat orang tersebut lah. So selepas doktor dan nurse tersebut pun bersurai, Jeevan pun ambil lah telefon dia and dia menelpon orang yang menyelamatnya. And lepas bila dia call orang yang menyelamatnya yang bernama Pak Syed, yang merupakan orang yang jumpa Jeevan sewaktu kemalangan. Jeevan dengan tidak berhenti mengucapkan terima kasih kepada Pak Syed yang kebetulan lalu dekat kawasan tersebut. Yalah, Pak Syed pun berkata tak apa, perkara kecil je and moga cepat sembuh lah. So ingat nak habis kat situ je. So lalu Jeevan pun continue lah tanya lagi dekat si Pak Syed ni, ada nampak sesiapa tak dengan Jeevan ketika itu. Lalu Pak Syed pun menceritakan apa sebenarnya yang terjadi waktu Pak Syed lalu dekat kawasan tersebut. So ketika Pak Syed nampak motor si Jeevan ni terbabas, Pak Syed nampak seolah-olah ada sesuatu yang sedang terapung kemudian turun ke tanah dalam keadaan merangkak. Lalu Pak Syed pun nampak seolah-olah makhluk tersebut seperti mahukan sesuatu daripada si Jeevan. Lalu Pak Syed pun apa lagi, fast and furious lah, high beam and tiba-tiba kelibat tersebut hilang. And Jeevan time tu berasa takut tapi lega pada waktu yang sama sebab bukan dia sahaja yang nampak. Lalu Pak Syed cakap kat Jeevan, pakcik kalau ikutkan tak nak bagi tahu benda ni, tapi since kamu dah terkena dan alang-alang kamu dah call saya, baik saya bagi tahu demi keselamatan kamu. So apa yang kamu lihat itu merupakan makhluk yang berasal dari gunung-gunung dekat situ dan selalunya ia akan cuba mengganggu mereka-mereka yang lalu di situ pada waktu malam.
Kalau kamu bernasib baik, tak ada apa-apalah. Kalau tak, jadi seperti kamu. Malah ada juga kes-kes kemalangan maut disebabkan insiden tersebut. Dan dikatakan sesiapa yang pernah ternampak makhluk tersebut dan hidup akan sentiasa nampak kelibat dia di mana-mana saja. Jivan pun macam, takkanlah mana-mana aku pergi lepas ni nampak makhluk tersebut kan. Tak mungkin lah, kata si Jivan. Mungkin itu hanya gurauan Pak Syed, fikir dia. Namun apa yang dikatakan oleh Pak Syed bukanlah satu gurauan. So selepas dah habis bercakap dengan Pak Syed everything all, so si Jivan ni pun mulalah hari dia seperti biasa. Namun selepas insiden tersebut, dikatakan sepanjang Jivan berada di hospital tersebut, dia akan ternampak kelibat makhluk yang sama dia nampak time dia bawa motor yang insiden tu, berdiri di wardnya. And then kadang bila dia ketandas, dia akan nampak bayangan makhluk tersebut dari cermin kemudian hilang. Dan ada satu insiden di mana seorang pakcik yang sedang nazak pandang Jivan dan muka pakcik tersebut berubah kerana ketakutan, and dikatakannya makhluk tersebut berada di belakang Jivan. And sepanjang masa berada di hospital tersebut, bermacam-macam gangguan yang dihadapi olehnya. Namun Jivan bertabah, fikir ini mungkin kejadian di hospital, and selepas hampir seminggu macam tu ada di hospital, akhirnya Jivan dibenarkan pulang. So dengan harapan yang makhluk tersebut takkan munculkan dirinya lagi, namun sayangnya still sama juga. Dikatakan setiap kali senja, makhluk tersebut akan munculkan dirinya di depan pintu pagar rumah kedua ibu bapanya, berdiri seperti menunggu sesuatu. Bermacam-macam perubatan yang dilakukan namun tak jadi. Malah keadaan menjadi lebih teruk. And akhirnya Jivan decide untuk berhenti dari kerjanya disebabkan keselamatannya. Yelah, kau bayangkan kau naik genting, turun bawah, everything all. Kalau benda tu ganggu lagi, tak pasal-pasal satu lagi accident. And Jivan lepas walaupun dah pergi bermacam-macam perubatan and everything all, dia still somehow dia akan ternampaklah kelibat tu, kejap ada kejap tak ada. So dia macam dah hidup sebati macam tu dengan benda tu tau. Sampailah hari ini dia still diganggu oleh makhluk tersebut tanpa sebab, tanpa punca. Dia bukan diganggu macam teruk-teruk sampai ganggu yang jenis barang-barang rumah hancur ke apa, tak ada. Dia ibarat hanya memunculkan diri dekat Jivan pada waktu-waktu tertentu. So boleh dikatakan makin lama macam tu, Jivan dah ibarat macam lali. Tapi walaupun lali, kau still akan rasa macam risau lah, takut pada waktu yang sama. Yelah, kau bayangkan tengah-tengah lepak mamak, lepas tu kau nampak makhluk tersebut berdiri kat situ. Kau tengah lepak dekat bilik kau nampak makhluk tu berdiri kat luar tingkap. Stres mat. So tapi itulah macam aku cakap tadi, walaupun bermacam-macam cara perubatan yang dilakukan, namun benda tu ibarat macam tak nak lepaskan si Jivan. So tak tahulah sampai ke hari ni dikatakan dia still diganggu. Tapi yelah, mungkin right now dah okey dah kot. Tapi kita tak tahulah, harap benda tu dah tak ada lah melekat dengan si Jivan. Alright guys, so aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ni. Kesian gak dengan nasib si Jivan ni end up hantu tu duk bertempik kat Jivan kan. Entah apa sebab, mungkin tak puas hati ke apa sebab rancangan dia fail, tak tahulah. Tapi apa yang menjadi tekanan buat Jivan adalah walaupun gangguan tu hanya sekadar memunculkan diri, tapi macam aku cakap tadi sering mengganggu tugas harian si Jivan. So walaupun bermacam-macam cara yang dilakukan untuk membuang benda tu, tapi still tak berjaya. So harap moga macam aku cakap tadi satu hari nanti mungkin makhluk tersebut stop ke apa, tak nak ganggu sebab dah boring kan. Asyik ganggu Jivan dia pun nak ganggu orang lain kan. So tak tahulah, mungkin sama ada benda tu still berdamping dengan Jivan ataupun dah tak berdamping dengan Jivan. So sampai sini sajalah kisah yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini. Sekiranya korang suka pada video ni, korang boleh tekan butang like yang ada dekat bawah. And kepada korang yang belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. Alright, and seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye-bye.